اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Kedatangan hadas kecil atau besar. Kedatangan hadas kecil ataupun hadas besar. Ini perkara yang membatalkan sembahyang yang ketiga. Yang terdahulunya, perkara yang membatalkan sembahyang adalah perbuatan yang banyak. Dalam mazhab Syafi'i kitanya, dobit sakatkan perbuatan yang banyak adalah 3 kali berturut-turut dengan anggota yang besar. Adapun anggota yang kecil, umpama jari contohnya, hak tu tak apa. Kalau jari contoh tu tak apa. Itu anggota yang kecil. Kemudian perbuatan yang banyak yang membatalkan sembahyang ini, melainkan kalaulah kata sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf. Sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf, bersangatan takut. Bukan hanya dalam peperangan. Sembahyang dalam peperangan dalam keadaan pergerakan yang banyak. Kalau kata dahulu kok pakai pedang, tangan bergerak-gerak, itu tidak membatalkan sembahyang. Dia panggil sembahyang dalam keadaan syiddatul khauf, bersangatan takut. Termasuklah juga kita dalam sembahyang, contoh belakang ni, kita dalam sembahyang di kebun kita, tiba-tiba mari binatang buah. Kita pun larilah kitanya. Lari ke tempat yang selamat. Kita dalam sembahyang. Jadi pergerakan kita lari itu tidak membatalkan sembahyang. Ketika kita lari, dada kita sudah berpaling daripada arah kiblat pun tidak membatalkan sembahyang. Tak berhenti sembahyang ni, larilah untuk menyelamatkan diri daripada binatang buah. Selamat, sambung balik sembahyang. Ada ni. Tu misal dalam kitab lah. Misal kitab lagi dia kata, tengah-tengah semayang air naik banjir. Air naik banjir tengah semayang ni, kita pun lari lah naik kepada tingkat yang lebih tinggi. Tapi bukan berhenti semayang. Lah kita lari tu memanglah perbuatan tu tak banyak dah lah, lebih daripada banyak melari. Kemudian dada pula memanglah tidak lagi menghadap kiblat. Tak apa, sembahyang itu tak batal. Dia panggil sembahyang syiddatul khauf. Sehingga kan dalam kitab, contoh sembahyang syiddatul khauf ni, orang berhutang yang papa, yang tidak berkemampuan, tiba-tiba tengah-tengah sembahyang bunyilah tuan hutang cari dia. Tuan hutang ni kalau jumpa dengan dia, tuan hutang ni nak macam alung lah, dia nak buat jahat lah, nak kurung, nak apa ke contohnya. Yang berhutang ni pula bukan dia dalam keadaan dia senang.
Kalau dia senang tu zoling dia. Dia tak payah hutang dalam keadaan dia berkemampuan. Masa sapadah tu zoling dia. Sekarang ni orang yang berhutang ni memang dalam keadaan apa-apa. Jadi bunyi tuan hutang mari tu, bawa orang ke nak takak dia, nak pukul dia, nak apa ke, dia boleh lari. Lari tengok semayang ni, lari. Lepas tu perbuatan banyak, tak semayang, dia panggil semayang syiddatul khauf. Macam pernah tengok dalam gambar CCTV tu, dalam YouTube tu kan, hak gempa bumi, larilah daripada bangunan tu, sambung di luar bangunan. Kan dia CCTV tau, dia benda tu dalam YouTube, tapi peristiwa tu hak ada dalam rakaman tu CCTV lah kali tau. Jadi tengah-tengah semayang ni gempa bumi ni lah, ngedinding bergerak ngapa semua, duduk dalam bangunan bahaya, lari ke tempat lapang, sambung semayang, jangan tunggu situ. Tapi adakah berhenti semayang? Tidak. Semayang dalam keadaan syiddatul khauf. Mana ni? Semayang dalam keadaan syiddatul khauf. Lepas tu dia sekarang ni perbuatannya banyak, serta dada tidak menghadap kiblat, itu tidak membatalkan semayang. Pada ni tidak membatalkan semayang. Keluar di tempat lapang, sambung semayang, tak berhenti semayang. Kan dia dalam CCTV tu ada seorang tu tak lari. Tak lari. Batal komen hak lari tu tak kuat iman, hak tak lari tu kuat iman. Hak tak lari tu bukan salah kuat iman, dia mana dia gamam. Dia tahu nak apa. Orang pula pergi tarik dia buat lari. Sekejap je, sekejap lepas daripada tu kan, hak dinding terbalik tu kan. Tapi orang komen pula dia kata hak lari tu tak kuat iman. Syarat suruh lari tu untuk keselamatan diri. Kalau pasti memudaratkan, memang tahu dah dinding bergegar, atap bergegar, jatuh atap pun cukup dah, bukan terbalik dinding. Memang wajib kena menyelamatkan diri. Hak lari tu tak kuat iman, hak tak lari tu kuat iman. Dah betul gitu. Tapi kita nak cerita khas semayang dia tu. Berhenti semayang? Tidak. Tak berhenti semayang. Tapi masa lari tu mulut jangan bunyi lah. Kalau mulut bunyi batal. Mari pakak lari belaka. Batal dah dia bercakap. Dia bercakap tu batal lah. Hak ni tak bercakap, dia lagi betul benar. Lari, duduk luar, sambung semayang. Dia panggil semayang syiddatul khauf. Perbuatan yang banyak tu tidak membatalkan sembahyang. Dia sama juga tidak membatalkan sembahyang. Sembahyang sunat dalam safar, dalam musafir. Sunat dalam musafir. Ni dia bicara panjang, bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat juga. Boleh sembahyang atas kenderaan. Boleh sembahyang atas kenderaan. Tapi ketika sembahyang atas kenderaan ni, banyaklah pergerakan tangan ke, kaki ke, tu tak membatalkan sembahyang. Dada tidak menghadap kiblat, tidak membatalkan sembahyang. Sembahyang atas kenderaan, sembahyang sunat ketika musafir. Musafir di sini bukan musafir masafatul qasri, bukan. Musafir masafatul qasri sampai jarak boleh kasar solat, itu 2 marhalah. Ini musafir keluar kampung, nak pergi bandar daripada kampung tu, dia panggil musafir dah tu. Keluar kampung tu panggil musafir dah. Mana kalau kita kata keluar daripada kampung kita sampai ke tempat yang mana kalau kita musafir yang jaraknya panjang, jaraknya jauh, masafatul qasri 90 km, tempat tu kita boleh dah nak jamak qasar. Di situ kita keluar kampung dah, musafir dah. Tapi kita bukan nak pergi jauh ni, boleh dah sembahyang sunat atas kenderaan. Sembahyang sunat atas kenderaan termasuk sembahyang sunat yang dituntut berjemaah sekalipun. Umpama sembahyang sunat raya, umpama sembahyang sunat tarawih sekalipun, banyak atas kenderaan. Tapi kita nak cerita di sini macam dengan pergerakan. Banyak dengan pergerakan, banyak pun tidak membatalkan sembahyang. Kalau pulas steering, bergerak tangan, pulas lah nak pulas steering pun. Kaki bergerak ni, tekan minyak, tekan berik, tekan minyak, tekan berik. Banyak pergerakan juga tu. Tak ada apa, dia tak kira tu.
Dia tak kira tu. Hak tu sembahyang sunat ketika musafir atas kenderaan. Pergerakan yang banyak tidak membatalkan sembahyang. Dada tidak mengadah kiblat, hak tu dibenarkan, dipermudahkan pada syarak sebab sembahyang ni banyak. Kalau duduk rumah molek baru boleh sembahyang, kau tak boleh banyaklah sembahyangnya. Tambah pula kalau orang hak jenis jalan jauh sentiasa. Jadi rugi, tak boleh sembahyang sunat. Dia pun boleh sembahyang sunat atas kenderaan. Lepas dia baca Fatihah pula, dia baca Quran pula surah. Lagi besar pahala. Sebab dia baca Quran dalam sembahyang. Baca Quran luar sembahyang, satu huruf satu pahala, satu kebajikan. Alif lam mim, 3 huruf 3 pahala, 3 kebajikan. Tapi kalau dalam sembahyang, satu huruf sekurang-kurang 10 pahala dah. Maknanya kena pandai letak waktu yang fadilah. Sebab kita baca Quran tak banyak, tapi walaupun tak banyak, kita pandai letak dalam sembahyang. Ketika musafir kita sembahyang sunat, sunat atas kenderaan, mana pergerakan banyak tidak membatalkan sembahyang, tidak menghadap kiblat pun tidak membatalkan sembahyang. Pada ni, jadi kiblat kitanya tepat tuju tu, kiblat dada kitanya. Mana tak boleh lah nak paling ke kanan kiri. Mana dada kita hanyalah ke tempat kita tuju. Itu gati kiblat asal, tempat kita tuju. Jadi tengah bawa kereta tu tak boleh nak paling dada kepada kanan, kepada kiri, tak boleh lah. Di dada dia menghadap tempat tuju. Tempat tuju itulah ganti kepada kiblat yang asal. Ini hak berkaitan dengan pergerakan yang banyak. Satu lagi nya campur dengan dada tidak menghadap kiblat, tidak membatalkan sembahyang. Satunya ketika syiddatul khauf, sembahyang fardu dalam keadaan bersangatan takut, dan juga ketika sembahyang sunat atas kenderaan ketika musafir. Atas kenderaan lah hak Nabi buatnya. Sebab Nabi sembahyang atas unta. Adapun berjalan kaki, ini pandangan dalam Syafi'i kita, boleh juga sembahyang sunat ketika berjalan kaki. Tapi jalan kaki ni payah sikit lah. Sebab takbir wajib kena menghadap kiblat. Rokok sujud wajib kena menghadap kiblat. Hak boleh berjalannya pada masa baca Fatihah. Hak boleh berjalannya pada masa baca tasyahud. Jadi susah sikit. Orang jalan kaki ni nak pergi jauh ni, nak pergi keluar kampung jalan kaki, bukan kata sampai ke 90 km ni keluar kampung, tapi berjalan kaki. Cuma jalan kaki ni tidak sepakat ulama. Sunat atas kenderaan atau sepakat ulama sebab Nabi buat. Tapi hak berjalan Nabi tak buat. Maka dikiaskan. Janji musafir naik kenderaan ke, berjalan kaki ke, janji musafir boleh. Jadi cuma jalan kaki ni masa takbir menghadap kiblat, masa rokok menghadap kiblat, pada masa sujud kena buat macam biasa. Kena berhenti sekejap jalanan tu. Jadi masa jalan masa mana? Pada masa Fatihah, pada masa duduk tasyahud, termasuk pada masa i'tidal. Tu kena tengok semula tu. Hak boleh berjalan, hak dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Tu kalau hak jalan kaki. Hak atas kenderaan masa takbir je, kalau mudah menghadap kiblat maka menghadap kiblat. Lepas ada takbir tu menghadap tempat tuju. Tapi sunat atas kenderaan, sunat ketika musafir ni, sama ada atas kenderaan ataupun berjalan kaki, pergerakan yang banyak tidak membatalkan sembahyang. Dada tidak menghadap kiblat tidak membatalkan sembahyang. Kemudian dalam kitab kita ni termasuk dibilang juga dengan perbuatan yang dengan dihisapkan juga dengan gerak yang sunat. Kita sebut dah dahulu. Dengan gerak yang sunat. Gerak yang sunat, angkat tangan kita takbiratul ihram, gerak yang sunat. Tapi dia gerakkan kepala, dicapu juga. Jadi 3 lah batas sembahyang. Ni hak dah kitab Hidayatus Sibyan, pandangan Ibnu Hajar. Tapi pandangan muktamad pandangan Syekh Ramli lah. Sebab apa nak bilang hak ni memang gerak yang sunat ni kan, angkat tangan ketika takbiratul ihram, gerak yang sunat. Bilang apa tu? Hak ni sekali, 2 kali makruh. Hak ni jangan nak bilang lah, sebab ni memang gerak yang disunatkan. Ada kitab kita ni dihisapkan juga, dikira juga, capu juga dengan gerak yang sunat. Sebab ada orang ni
Angkat je tangan, kepala dia pun lenggok. Turun je tangan, kepala dia pun jatuh. Tu kata orang tangan awak kepala dia sipu. Dia nak angkat tangan kan? Allahu Akbar. Jadi masa angkat tangan, kepala dia pun bergerak. Turun tangan, kepala dia pun turun. Tu kata orang tangan dia ada tersimpu dengan orang tekuk ke macam mana. Yang mana kita sebelum sembahyang tengok tempat sembahyang. Sunat tengok tempat sembahyang. Ada apa-apa kan depan tu, nampak macam putih-putih, tengok dulu tahu tak cicak ke apa ke. Kita sunat tengok tempat sembahyang. Mana sujud kita lepas ke tak lepas. Mana kita tengok kawasan sembahyang. Okey dah. Kita pun tengok tempat sujud. Kepala tak gerak dah ni, kita pun Allahu Akbar. Tangan je bergerak, kepala diam dah sebab tengok tempat sujud. Ni ada tengok dinding, lepas tu Allahu Akbar baru tunduk tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud sebelum takbir lagi dah. Lepas tu kepala jangan bergerak. Ni biasa je sebenarnya. Dia angkat tangan, kepala dia lenggok, diturunkan tangan, kepala dia jatuh. Jadi gerak dua tangan tu dia hisap juga, dikira capu juga. Jadi gerak dengan gerak kepala 3 kali berturut-turut batal sembahyang. Ini pandangan Daif, bukan pandangan muktamad. Macam saya sebut sebelum ni dah, memang ada orang dia akan tengok kepala tu imam pada masa takbiratul ihram, sama ada kepala tu imam bergerak ke tidak. Bergerak je kepala tu imam, dia tak akan turun. Sebab apa ni? Dari Datuk Sebiang. Dalam kitab-kitab lain pun seumpama tu juga, dan kitab-kitab hak lain pun seumpama tu. Cuma kalau kita tengok dalam syarahan huraian tu barulah pergi pada pandangan yang muktamad, gerak yang disunatkan tidak dikira lah. Gerak kepala sudahlah dikira. Kenapa nak campur dengan gerak tangan? Gerak tangan tu kan sunat hai'ah di dalam sembahyang. Angkat tangan ketika takbiratul ihram. Kenapa nak bilang waktu tu? Sabar tau. 3 kali betul-betul batal semayang. 3 kali tu capur dengan 2 gerak yang disunatkan. Apa hak sunat nak capur, nak bilang, nak sekali kan juganya. Tapi dalam kitab kita ni tak ni. Atau dihisapkan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Contohnya seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lainnya yang tidak sunat. Jadi 3, maka batal sembahyang dengan tersebut. Tu 2 gerak sunat kita contoh. Gerak tangan tu lah, angkat tangan ketika takbiratul ihram, dengan 1 gerak yang lain itu gerak kepala. Jadi 3 batal sembahyang. Ini pandangan yang daif, bukan pandangan yang muktamad. Habis. Ketiga daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, kedatangan hadas kecil atau besar. Mana tengah-tengah sembahyang berhadas kecil, tengah-tengah sembahyang berhadas besar. Contohnya perempuan keluar haid. Tengah sembahyang keluar haid perempuan contohnya. Dia ke perempuan ni nak keluar haid, dia tahu dah bro. Tahu dah dia tahu dah. Tak ke keluar tiba-tiba. Takut dia ada rasa ke dulu ke. Kan siapa boleh jawab? Ada isteri belaka ni. Mana ni? Ada isteri belaka ni. Bercucu dah. Kan orang perempuan keluar haid ni dia dah lah takut dia rasa nanti nak keluar ni. Ke tiba-tiba je sakit pinggang. Jangan buat reka gitu, marah dia orang perempuan kan. Ya. Mana rasa sakit pinggang. Lepas tu time keluar tu dah kata lah. Mungkin cepat, mungkin lambat. Gitu. Tengok dah FB lah, tengok upang ada komen dalam tu. Nak pergi upang komen ke mana? Oh tua. Mungkin gitulah, tapi masa mana keluar tu dia pun tak tahu juga koknya.
Jadi tengah-tengah semayang, keluar dah haid. Berhadap lah. Batal lah semayang tu sebab berhadap batal semayang. Tapi semayang tu kena qada kedok, kemudian kena tengoklah pula. Batal tu batal lah perempuan haid ni. Tapi ni semayang tu kena qada kedok. Atau bab lain lah tu, bicara bab lain tu. Sebab kedatangan haid tu selepas daripada masuk waktu semayang. Masuk waktu semayang lah perempuan ni disemayang. Masuk waktu semayang, dia pun sembahyang, tiba-tiba keluar haid tengah semayang. Semayang dia batal lah. Tapi persoalannya semayang tu wajib tak diqadakkan kemudian selepas haid dia kering. Itu bicara lain pula. Dia bicara berkaitan dengan semasa kedatangan haid tu, waktu masuk tu, kalau zuhur lah, teluh dak 4 rakaat semayang. Memang teluh 4 rakaat semayang. Orang bang pun panjang. Orang azam zuhur tu kan, takkan perempuan ni terus semayang. Ada tanda. Tanda macam mana? Memang ada. Memang ada gitu je. Kadang di atas tiba-tiba. Tiba-tiba. Ada Jengau. Ada tanda selalunya. Tanda selalunya. Tapi tak semestinya. Mana ada jugalah tiba-tiba. Jadi tak tahu jawapan daripada orang lain. Pelik. Pada orang rumah ada pada tak tahu orang tak tanya pun tu. Orang tak tanya. Tanya kering. Kering ayah tanya. Basuh baju semayang tu ya tu. Tak tanya kering. Basuh baju semayang pun semua tu ya. Kering tanya. Ada kau mari tiba-tiba? Mungkin lah tu, wallahualam lah, bukan gitu lah. Tapi persoalan sekarang ni semayang tu batal lah. Tapi semayang tu kena qada bila dia kering kemudian. Memang kebiasaan memang kena qada. Sebab perempuan ni takkan semayang awal-awal, mesti tunggu rebang. Jadi sekarang ni kalau ikut kepada waktu zuhur tu masuk, teluh ni muat. Teluh ni muat. Maknanya teluh dak 4 rakaat yang ringan. 4 rakaat reka-reka tak campur dengan sunat. Kita boleh tak letak 4 rakaat ni 4 mini. Hak fardu je. Baca Fatihah. Hak fardu je. Ni tak semayang lagi ni, masa orang bang tak ada orang semayang. Masa dia tu 4 rakaat boleh 4 mini. Maknanya hak sekadar rukun je, tak ada buat sunat. Doa iftitah tak baca, a'udzubillah tak baca, surah tak baca, kadang-kadang wajib je sampai ke salam. 4 rakaat boleh 4 mini. Dah kan kita yang semayang je ni baca doa iftitah, baca surah. Jadi tak dia nak jaga hak buat hak rukun saja. Letaklah 4 minit dah. Jadi kira kalau masuk waktu zuhur 1.20 kita cerita mudah. Maknanya dia semayang mesti 1.30 paling cepat. Tu zuhur tu wajib kena qada kemudian. Kalau kita kata zuhur 1.20, 1.22 mari dah haid. 2 minit. Kalau kita nak semayang pun tak teluh 4 rakaat, maka zuhur tu tak kena qada. Ada. Dia kalau masuk waktu belum sembahyang, memang tidak ada orang sembahyang, mesti orang tunggu bang dahulu, masa sudah berjalan. Jadi lepas kedatangan haid, lepas masuk waktu tu, memang kebiasaannya adalah tapi mungkinlah masuk zuhur 1.20, 1.22 mari haid 2 minit kalau ke sembahyang tak teluh 4 rakaat, maka untuk zuhur permulaan mari haid tu tak kena qada. Tapi kalau lahir mari tengah semayang, asah mesti orang habis bang apa semua di semayang qabliyah zuhur dahulu, baru semayang fardhu zuhur, memang 1.30 tu memang kena qada lah zuhur tu. Ada ni. Orang bang mari hit lalu.
Jadi mana kalau lah dalam 2 minit kita kata masuk waktu mari 2 minit kalau nak semayang teluh dak 4 rakaat. Tapi tak ada orang semayang ni, orang tunggu korban, tak ada orang semayang. 2 minit tak teluh 4 rakaat. Maka untuk zuhur permulaan datang hik tu tak kena qada. Pada ni. Kita cerita ni bab hik. Jadi sama juga dengan perkara-perkara lain yang menggugurkan kewajipan semayang. Sama je. Cara ni hukumnya sama dengan perkara-perkara yang lain yang menggugurkan kewajipan semayang. Kita contoh tadi haid. Perkara yang menggugurkan semayang, hilang akal. Hilang akal ni contohnya mabuk kerana salah makan. Hilang akal ni contohnya pengsang. Orang bang je dah dia lewat dah ni. Oh baru sedar orang bang dia pun cepat masuk bilik air, tergelincir, reboh, pengsang. Tu orang baru bang tu, baru seminit baru tu kita kata dah dia kelang kabut ni reboh, pengsang. Mana kalau kita kata 1-2 minit lah. Maknanya kalau semayang tak perlu 4 rakaat. Tapi kalau subuh 2 rakaat aja, kena kira subuh pula kalau subuh. Mana kalau kita kata dia reboh bilik air tu selepas seminit masuk waktu subuh. Contohnya. Sebab orang bang je dia pun bangun dia tidur, cepat-cepat dia pun pergi bilik air. Sebab apa? Sebab takut tak sempat nak berjemaah, reboh. Kepala dia terhantuk contohnya. Pengsang dia. Hanya selepas 1 minit masuk waktu subuh. Orang baru je mula bang. Kalau dia sedar dia pengsang tu lepas habis waktu subuh, lepas syuruk dah baru dia sedar, maka subuh tu tak kena qada. Tak kena qada subuh tu. Sebab dia kira dia hilang akal. Pengsang tu dia kira hilang akal. Tapi masa dia pengsang tu tak dapat masa hak sekurang-kurang 2 rakaat tu semai subuh. Tapi kalau masa dia rebah bilik air tu, dia bilik air lama dah dia bila air lama dah nak keluar ke apa ke, barulah dia tergelincir contohnya. Dia perubah bila air pengsang 2, 3, 4 minit dah masuk waktu subuhnya, orang bang pun siap dah masa dia rebah tu. Maka subuh tu dia kena qada kemudian selepas daripada dia sedar dia pengsang. Sebab di awal waktu tu dia masih lagi cukup syarat wajib. Di awal waktu dia masih lagi cukup syarat wajib. Kedatangan perkara yang menggugurkan kewajipan semayang pengsang selepas masuk waktu yang kalau dia semayang teluh dah 2 rakaat subuh. Tapi tak ada orang semayang sebab orang akan tunggu bang, tunggu selesai azan baru semayang. Tapi kalau ke masa teluh 2 rakaat baru dia rebah bilik air, maka untuk subuh ni wajib dia kena qada kemudian. Samalah dengan haid tu. Maknanya kedatangan perkara yang menggugurkan kewajipan semayang di awal waktu. Tapi kalau mari hik pukul 2 dah zuhur tak semayang lagi, tu sama telah lah zuhur tu kena qada kemudian. Tu dia melewatkan semayang dah tu, pukul 2 dak main zuhur lagi. Dipanggil kedatangan perkara yang menggugurkan kewajipan semayang. Haid, nipah, makna gila, mabuk, kemudian pengsang. Sebab dia yang menggugurkan kewajipan sembahyang ada 7. Yang pertama kafir, yang kedua kanak-kanak. Yang pertama kafir, yang kedua kanak-kanak. Dia perkara yang mewajibkan sembahyang, syarat wajib sembahyang ada 4 syarat wajib semayang. Islam. Yang tak wajibnya kafir. Yang kedua baligh. Yang tak wajibnya kanak-kanak. Kemudian syarat wajib berakal. Yang tak wajibnya lawan berakal keluar 3. Mana? Gila, mabuk, koma. Yang syarat wajib yang keempatnya suci haid, suci nipah. Yang menggugurkan kewajipan semayang haid dan nipah. 7 perkara yang menggugurkan kewajipan semayang. Ada ni. Jadi hak kafir dengan kanak-kanak kita tak bicara dah lah. Sebab kita orang Islam, kita orang balik sentiasa dah.
ke ada ketika hilang balik. Balik kemudian hilang balik. Jadi kanak-kanak ada? Tak ada dah balik tu, kita tak bicara dah. Berakal, hilang akal. Tu boleh berlaku. Salah makan obat dengan apa-apanya, jadi buih mulut. Tak kenal orang. Tu orang panggil mabuk. Tu panggil mabuk. Ataupun pensang, ataupun haid, ataupun nipah. Ni. Jadi kalau kedatangan 5 perkara lah kita letak. Gila, mabuk, koma, pensang lah. Kemudian haid, kemudian nipah. Kalau 5 perkara ni datang selepas masuk waktu semayang. Mula-mula masuk waktu semayang 1.20 Zuhur tu masih lagi cukup syarat wajib. Di awal waktu itulah gila, mabuk, pensang, ataupun kedatangan haid, ataupun kedatangan nipah. Di awal Zuhur, di awal waktu Zuhur 1.20 kita letak. Bilakah kedatangan perkara yang menggugurkan kehidupan semayang ni? 1.25. 5 minit ni kalau semayang 4 rakaat teluh tu, maka memang tak ada orang semayang ni, tapi semayang tu terhutang. Bila dia kembali cukup syarat wajib, dia kembali berakal, dia kembali suci haid dan nifas, dia kena qada untuk mula-mula tu, untuk waktu mula-mula tu. Nyanyuk ni kategori tidak berakal lah. Tapi nyanyuk sungguh ni, jangan nyanyuk kerana tinggal barang. Faham tak ni? Tinggal barang, salah beli barang, orang tua ni nyanyuk tu. Tu kan nyanyuk tu. Tinggal barang, salah beli barang, kena bubuh nyanyuk lah. Oh, nyanyuk orang tua ni. Orang suruh beli benda lain, dia pergi beli benda lain. Ni nyanyuk ni memang hilang akal. Tak ada nak beza mana hak ni hak masuk atau keluar, tak nak beza. Dia kamir belaka. Hak nak makan pun dia kamir, hak keluar pun dia kamir. Tu. Dia nak pakai baju ke, dia nak buang baju ke, dia nak ketawa ke, dia nak menangis ke, tu hilang akal. Tu nyanyuk hilang akal sungguh. Bukan hanya ingatan lemah tak angin nyanyuk. Tu kena faham lah. Nyanyuk ni memang tak ada benda dah. Dia dah awal pun perkara dah. Tu nyanyuk. Jadi nyanyuk tu dipanggil hilang akal lah. Tapi tak panggil gila, tapi mana hilang akal lah. Mana kalau kita status kat macam gila lah, tapi tak kata gila, tu panggil hilang akal. Jadi kalau dia awal waktu, jadi 1.20 masuk waktu Zuhur, kita cukup syarat wajib Islam, balik, berakal, suci haid, suci nipah. Ni masa permulaan masuk waktu Zuhur 1.20. Sekejap aja 1.22 contohnya. Ni kedatangan perkara yang menggugurkan kewajipan semayang. Contoh tadilah rebah bilik air, pengsang 1.22. Orang baru bang separuh, dia rebah bilik air, contohnya 2 minit. Kalau kita nak semayang Zuhur pun tak sempat, maka untuk Zuhur tu gugur kewajipan. Kalaulah dia pengsang tu sampai habis waktu Zuhur, kalau dia pengsang tu sampai ke habis waktu Zuhur. Tapi bukan hanya habis waktu Zuhur, sampai ke habis waktu Asar. Dia sekarang kita letaklah Zuhur 1.20, kita letak Asar 4.40. Gitulah kita buat Asar. Kita buat Maghrib 7.20. Syarikat tu lah. Jadi 1.22 dia rebah bilik air, pengsang. Sampai ke, bukan kata sampai ke masuk Asar, sampai ke Maghrib 7.20 dia masih lagi pengsang, maka Zuhurnya gugur kewajipan, Asar pun gugur kewajipan lah. Tetapi kalau dia siuman kembali, walaupun bukan waktu Zuhur, waktu Asar, itu bicara lain pula. Dia dua bicara yang berbeza. Jadi kita bicara bab lain ni. Nak bicara perkara membatalkan semayang ni. Dia kedatangan perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. 1. Sampai masa hilang perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang, maknanya cukup syarat wajib semula. Faham tak?
Yang pertama, kedatangan perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Kita contohnya koma dan juga kedatangan haid. Satu laginya, hilang perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang, maknanya dia sudah kembali siuman daripada koma dan dia sudah suci daripada haid. Tak contoh gitu. Satu, kedatangan perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang, koma dengan kedatangan haid. Yang kedua pula, dia sampai masa hilang perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Hilang dah koma, dia siuman kembali. Hilang dah haid, dia sudah kering kembali. Ada ni. Dia berbeza di situ. Faham tak? Dah apa kerut dah dahi. Kerut dahi. Sipu sikit. Kerut dahi orang lain, tengah jawab orang lain. Dan sekarang ni syarat wajib berakal. Koma dia panggil tidak berakal, gugur kewajipan. Syarat wajib suci daripada haid. Pada ni suci daripada haid tu syarat wajib. Kedatangan haid gugur kewajipan sembahyang. Jadi sekarang ni masuk waktu. Dan sekarang suci waktu lagi. Yang pertama dia koma, gugur kewajipan sembahyang. Dia datang haid, gugur kewajipan sembahyang. Koma tu sampai masa dia siuman kembali cukup syarat wajib. Orang haid ni sampai masa dia kering kembali, maka kembali cukup syarat wajib. Ni dua perkara yang berbeza. Jadi sekarang ni kita nak cerita hak permulaannya, kedatangan perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Dia masuk waktu zuhur, dia rebah bila air, koma. Masuk waktu zuhur, dia keluar haid. Ni. Tapi masa 1.20 tu, dia masih lagi tak rebah bila air lagi, haid pun tak mari lagi. Tapi masuk waktu zuhur tu, dia rebah bila air. Tengok. Masuk waktu 1.20 dengan rebah tu. Kalau semayang, teluh dak 4 rakaat. Tapi tak ada orang semayang ni sebab orang tunggu rebang dulu. Rebang tak habis lagi ni. Tak ada orang semayang tapi masa tu. Teluh dak kita kata 4 rakaat 4 minit. Jadi dia rebah bila air 1.22. Maka zuhur tu tidak wajib diqadakkan. Pada ni. 1.22 keluar dari haid. Zuhur tu tak wajib diqadakkan. Pada ni. Tapi kalau kata orang bang habis dah baru bunyi rebah bilik air. Dia sudah ambil sembahyangnya, nak keluar dah ni. Orang habis dah bang 1.25 dah barulah rebah bilik air. Jadi untuk zuhur tu dia wajib kena qada bila dia siuman daripada sedar daripada koma. 1.25 1.5 mari dah haid. Tak sembahyang lagi lah. Maka untuk zuhur permulaan kedatangan haid tu dia kena qada bila dia suci haid nanti. Faham dari situ. Kemudian sampai masa dia kembali siuman daripada koma, maknanya kembali berakal. Di hujung waktu contohnya kalau zuhur kau asar 7.40 4.40 dalam 4.38 contohnya dia pun sedar daripada koma dia. Hak tu walaupun hanya sekejap saja sudah masuk waktu asar, zuhur tu tak kena qada. Cuma hak zuhur ni contoh seumpama tu tak berapa nak betul mana. Hak zuhur ni dia kena rapat dengan asar. Maknanya dia rebah bila air 1.22 ataupun sebelum zuhur dia rebah bila air. Orang tak azan lagi, dia standby dah nak ambil semayang, dia rebah bila air, belum lagi masuk waktu zuhur. Dia pun pensang sedar 7.19 Maghrib 7.20. Dia sedar sekejap, orang apa ni? Kemama ni orang atau hospital lah, di mana ni? Oh, dia sedar. Orang pun bang maghrib, tapi di hujung waktu asar tu dia kembali cukup syarat wajib berakal.
maka bukan asar sahaja dia wajib kena qada, zuhur pun wajib dia kena qada. Sebab waktu asar adalah waktu bagi zuhur juga. Sebab apa? Terkadang zuhur kita boleh semayang pukul 5, zuhur kita boleh semayang pukul 5.30, tunai zuhur kita seolahnya waktu pukul 5 tu seolah waktu zuhur juga ketika jamak takhir. Ketika jamak takhir musafir, kita semayang zuhur pukul 5 sekali ngasar, kita semayang zuhur pukul 5.30 sekali ngasar, zuhur kita tunai ke qada? Tunai. Jadi seolah-olahnya waktu asar adalah waktu bagi zuhur juga. Jadi 7.19 hati di hujung waktu asar ada waktu zuhur juga situ. Jadi asar dia kena qada, zuhur pun dia kena qada. Jadi kalau kita buat contohnya, direbah bila air 1.22. Kalau kira di awal tu hanya 2 minit saja sebab zuhur 1.20. Hak zuhur tu kira-kiranya tak kena qada lah kira-kiranya. Tapi kena tengok pula. Kalau disedar tengah zuhur, kena semayang zuhur tu. Ini kita cerita hak permulaan. Jadi zuhur 1.20, dia rebah bila air 1.22. Hanya 2 minit selepas masuk tu zuhur, barulah dia qamah, barulah gugur kewajipan semayang. Kalau untuk setakat ni memanglah zuhur dia tak payah qada. Tapi tengok pula. Jadi sedar nanti. Dia sedar pukul dah waktu zuhur lagi dia sedar. Memang zuhur tu kena semayang tunai. Habis waktu zuhur sekalipun dia sedar pukul 7.19, maghrib 7.20, dia sedar 7.19, asar dia kena qada, zuhur dia kena qada. Tadi zuhur 1.22 kan, 2 minit baru masuk waktu dia sudah qamah. Di situ kalau kira qada. Kalaulah dia sedar pukul 7.21 lepas rebah maghrib dah, 7.21 rebah maghrib dah baru dia sedar, maka zuhur tak kena qada, asar pun tak kena qada. Macam mana? Sebab kita bicara dulu, yang pertama masuk waktu zuhur 1.20, dicukup syarat wajib berakal. 1.22 dia rebah bila air, dia qamah, maka tak wajib semayang, tak wajib lah. Nanti dia kembali sedar. Kembali sedar, cukup syarat wajib. Tiba dia sedar lepas habis waktu, lepas masuk waktu maghrib 7.21 baru dia kembali siuman daripada qamah dia, maka hak zuhur, hak asar tak ada kena qada. Sebab dia sepenuh waktu, dia tidak cukup syarat wajib. Tapi zuhur bukan sepenuh waktu. Sebab di awal waktu zuhur 1.22 tu 2 minit itu waktu zuhur dah, dia masih lagi cukup syarat wajib. Tapi 2 minit nak semayang 4 rakaat tak perlu. Tapi kalau 1.24, 1.25 baru dia rebah bilik air, baru dia qamah, hak tu dia sedar bila pun zuhur tu tetap terhutang. Dia kena qada kemudian bila dia sedar. Mana? Jadi samalah dengan pukul 7.19 hujung waktu asar, kering haid. 7.19 kering haid. Nak semayang asar tak sempat, mandi pun belum, kering dah haid. Lepas tu orang pun bang maghrib, zuhur, asar hari tu dia kena qada. Hak maghrib tu dia mandi semayang tunai lah dengan isyak tu. Hak zuhur asar dia kena qada. Sebab dia kering haid pukul 7.19 di hujung waktu asar, maknanya di hujung waktu asar dia sudah kembali cukup syarat wajib. Di hujung waktu asar dikira waktu bagi zuhur juga, maka zuhur pun wajib kena qada. Sedap mata tu sedar lah. Sedar sebab cuma dia kemamar tu kerana dia kejut. Ada di mana apa semua. Sedar lah tu. Dia sedar dah. Cuma terkadang dia kemamar kan tak? Ngigar ke apa? Bingung. Dah ada mana dah tengok duduk tempat lain, duduk di hospital, orang duduk kumung pula. Mana ni? Kena pensang 2-3 hari dah. Contoh. Dia bukan kata 2-3 hari, kadang-kadang sebulan 2 bulan dia koma. Tapi dia rasa macam tidur semalam mang je dia rasanya. Gitulah. Mana dia mungkin lah bingung. Tapi dia sudah berakal. Start situ lah. Jadi dia tengah kemamar, orang bang maghrib. Asar, hujung waktu asar tadi dia kembali berakal.
Hujung waktu asar tu waktu zuhur juga tu. Dia pun sedar molek orang bang maghrib. Maknanya maghrib semai-mai tunai macam biasalah. Asar dengan zuhur wajib dia kena qada. Tapi kalau kita katalah orang hok pesang bila air 1.22 tadi disedar pukul 5 petang. Asar semai tunai, zuhur dia wajib kena qada. Samalah perempuan yang haid pukul 5 petang, haid dia kering. Mandi, asar semai tunai, zuhur dia kena qada. Gitulah. Ada ni. Cuma saya cerita tadi ni, yang pertama masuk waktu cukup syarat wajib, tiba-tiba kedatangan perkara yang menggugurkan cepat semayang, contoh koma kerana rebah bila air dengan kedatangan haid. Kemudian dia akan kembali sedar. Kembali sedar ni bila pula? Kita di penghujung. Kalau di tengah waktu tak ada bicara lah tu semai tunai macam biasalah. Di penghujung ni jangan pula 7.19 buat contoh, sedar daripada koma, 7.19 suci daripada haid. Macam mana kalau pukul 7? Dah sudah tanya lah tu. Kalau pukul 7 kena segeralah semayang asar. Nak biasa dah ni. Pukul 7 dia sedar daripada pengsang dia, mana kena segera semayang lah. Dia letih lagi ni, dia hanyut lagi kepala, semayang duduk. Apa kena semayang segera asar ni? 7.20 maghrib nanti pukul 7 dah ni. Kalau perempuan haid pula, kena haid pukul 7 tu kau kena kelang kabut pergi bilik air lah. Lepas tu mandi untuk menyempurnakan mandi wajib lah. Jangan duduk mandi lama-lama. Mandi kakak-kakak. Bukan mandi kakak mana apa ni, kena kata air lah. Sabung-sabung semula lah. Pukul 7 dah ni. Maghrib 7.20. Dia pun mandi. Dia pun semayang asar tunai. Zuhur dilengahkan tak apa, sebab zuhur hanya qada saja. Ada ni. Mana kalau disedar daripada koma, kita letak awal sikit lah. Disedar koma pukul 6. Dia kering haid pukul 6. Dia segera semayang asar tunai. Zuhur tu dia nak lengah tak ada masalah, sebab hanya nama qada saja. Buat segera pun nama qada juga. Tangguh sedikit pun nama qada juga. Tak ada masalah lah tu hak zuhur tu. Jadi kalau hak asar ni, kalau pukul 6 tu okey lah. Kalau pukul 7 tu kena segeralah semayang asar. Sebab 7.20 maghrib dah. Kalau kering haid kau kena segeralah mandi wajib. Segera mandi wajib untuk asar tu. Untuk asar hak tunai waktu masih lagi ada. Hak zuhur ni nak buat kemudian tak ada masalah. Jadi kita bicara berkaitan dengan kedatangan perkara yang menggugurkan kewajiban semayang di awal waktu dengan hilang perkara yang menggugurkan kewajiban semayang di akhir waktu. Di akhir. Contoh dekat-dekat nak masuk waktu maghrib. Kalau awal tu tak ada cerita awal tu. Dengan masalah kitanya, perkara yang membatalkan semayang ketiga, kedatangan hadas kecil atau besar tengah semayang. Tengah-tengah semayang mari haid. Mana semayang batal. Tapi contoh tadi zuhur tu kena qada kemudian. Sebab apa? Dia mesti kalau zuhur 1.20. Dia awal-awal pun dia semayang 1.25 sebab lepas orang bibang. Ataupun 1.30 dia semayang zuhur. Sedang-sedang semayang zuhur, kedatangan darah haid. Semayang zuhur dia batal. Tapi zuhur dia kena qada kemudian. Apabila haid dia kering. Apa? Kedatangan hadas besar ketika semayang, perkara yang membatalkan semayang. Kedatangan hadas kecilnya tengah-tengah semayang biasalah terkentut. Batal lah semayang. Tengah-tengah semayang terkeluar kencing. Kencing tadi tak berapa puas molek. Dah kelang kabut ni. Tengah semayang rokok ke sujud ke terkeluar kencing. Tu hadas kecil membatalkan sembahyang. Keempat, kedatangan najis yang tiada dimaaf akan dia akan najis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin
wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.